لا عرض النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qala sallallahu fasirrah. Ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma wala budda li kulli mukawwanin minhuma. Ni'matul ijad satu. Kemudian yang kedua ni'matul imdad. Dua nikmat yang tidak ada suatu makhluk pun yang terlepas daripada kedua ni. Mana makhluk semua tertambat dengan dua nikmat besar. Pertama apa? Ni'matul ijad, nikmat ciptaan. Mana Tuhan mengeluarkan dia min haizil adam ila haizil wujud, daripada halaman ketiadaan kepada dapat menumpang sementara di dunia ni. Kalau menau tuan-tuan, An-nas niam iza matu intabahu. Manusia atas dunia ni ibarat orang tidur. Iza matu, apabila dia mati, intabahu, baru dia sedar. Ya, satu jarak yang sangat ringkas, pendek ialah tidur. Adat bantuan senapas demi senapas. Ya, tak lepas kita. Kalau dia potong sekejap kan habis kau. Tukar nama, dolar jadi mayat ni. Tukar uniform dan itu nikmat imdad. Madat sama ada zahir atau batin. Lepas tu tidak ada manusia boleh menghitung nikmat Allah Ta'ala. Wa in ta'undu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmat Tuhan, tak ada muka manusia boleh hitung. Nikmat dalam bentuk i'ta' dibagi. Dalam bentuk al-sarf atau al-mana', dipalingkan bala musibah yang berbagai-bagai macam-macam, ya. Sebab kita karam tenggelam dalam semua nikmat setiap saat. Sudut nafas, tarik nafas, semua nikmat kan. Jadi maknanya disuruh kita apa? Ingat, perhati nikmat supaya pun kan, supaya akan terbuka sedikit demi sedikit keperasaan kita dengan Tuhan yang akan membawa kepada mahabbah. Ya, mahabbah penting. Sebab tariquna tariqul mahabbah, jalan ma'asyiral arifin ila mahabbah. Tanpa mahabbah, rindu yang kuat dengan Tuhan, rohani tak jalan, dan rohani dia jam beku gitu. Walaupun di ibadat sembahyang tengah tonggik lahir dia kulit luar hoy apa tadi. Dia nak dalam tu, cas dalam tadi. Mahabbah, rindu yang menggila dengan Tuhan. Kalau tidak, tak ada jalan. Rohani kita punya berat nak angkat, nak menghadap tawajuh ke Tuhan, kau senang. Ya, setengah daripada nak bawa daripada mahabbah di antara apa? Zikrun ni'am. Ya, diingat oleh nikmat. Sebab manusia tu kefsin dia itu. Jubilatul insan yuhib ila man ahsana ilaih. Manusia tu diperangaikan dia kasih, dia minat dan jatuh hati pada orang yang banyak buat baik dengan dia. Ya, maka siapa pemberi yang sebenar-benar? Siapa dia orang yang buat baik dengan kita sebenar-benar? Dia, ya, lain mana ada, lain bayangan ni. Semua dia punya sebab hakikat semua daripada dia. Jadi oleh kerana itu disuruh ingat nikmat besar. Bila kita ingat muhasabah balik, boleh pergi pada murakabah dan musyahadah. Dia akan nampak benda itu akan mencetuskan perasaan kasih yang kuat dengan Allah Ta'ala. Bila kasih kuat dengan Tuhan, hati dia tak akan terlengkang. Ya, dia terbuka, tuan-tuan. Dia nak terbuka aja. Dia terbuka ma'rifat dengan Ta'ala habis. Dia kenal siapa betul Tuhan, memang dia tak akan pusing hati daripada yang lain. Sebab zat Allah Ta'ala zat yang maha sempurna, yang maha hebat segala-galanya. Maka hati manusia confirm dia akan jatuh pada benda yang paling hebat. Ya, sebab kita mengaji usuluddin, segala sifat kesempurnaan alam milik, segala kekurangan milik makhluk. Jadi, ya. Jadi kenapa hati kita tak digantung, hati kita tak boleh terikat dengan zat yang paling hebat? Sebab dia tak berhadap, dia buta dan
Dia keliru. Ini punca dia, waham. Tengok keterangan dia. Kerana tiap-tiap makhluk asalnya tiada Adam. Sebab Adamun itu bagi makhluk dia panggil asliyun. Ada penwujud bagi Tuhan itu asli. Ya, wujud bagi makhluk adalah arid, baru datang. Sebab tu kita ni pendatang panggil. Ada suap beranak. Sebab dulu tak ada, kemudian baru ada. Ya, sebab wujudan kita dia panggil Ba'dal Adam. Ain dal mim, bukan alif dal mim, tu Nabi Adam. Ain dal mim, Adamun, asal semua tiada. Kana Allah wala syai'a ma'. Telah ada Allah pada azal, tak ada satu pun serta dia. Dia maknanya tunggal, ahad. Tu. Jadi bila pandang pada kita, nampaklah semua yang datang ni adalah nikmat-nikmat yang tidak terhingga. Ya, asal tak ada. Maka nikmat yang pertama diterima ialah nikmat ciptaan, dipanggil nikmatul ijad. Ya, nikmat Allah Ta'ala pilih taksis dia iradat daripada azal, kita ni setengah daripada mawujud yang akan datang. Dia panggil wujud ba'dal Adam. Ya, wujudan kita ni ada setelah asal dia tiada. Itu nikmat besar. Sebab tu Sayyidina Ali kata, aku tidak minat aku masuk ke syurga ya pada waktu kecil. Aku minat aku masuk syurga, tapi selepas dibesarkan aku, dikenalkan aku mengenal akan dia dan aku beribadat akan dia, lalu aku dapat masuk syurga. Ada aku minat. Maksudnya aku nak kenal dia dulu. Kalau masuk budak-budak mati tu masuk syurga kan? Kita nak, senali kita nak. Itu maksudnya apa? Besarnya makna pengenalan, makrifat akan Allah Ta'ala. Ya. Allah Karim. Maka nikmat yang pertama diterima ialah nikmat ciptaan. Mana Tuhan menciptakan kita, yang menjadikannya, mana Allah Ta'ala mewujudkan kita, dikeluarkan kita daripada tak ada kepada ada, dan menumpang sementara di dunia ni, membawa amanah yang besar. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan nikmat kelanjutan hidup sehari demi sehari, senapas demi senapas. Ya. Ya, senapas demi senapas, umur kita disambung dan ni. Sebab tu kita kena ingat dia tiap-tiap napas. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Ya. Tiap-tiap napas kita dengan dia. Ya, ini tiap-tiap napas dengan makhluk tak habis-habis. Dalam semayang pun dia bawa cerita dengan makhluk lagi. Habis dan ni. Iaitu melengkapi keperluan hidup, sebab bila tidak dilengkapi keperluan tidak akan dapat bertahan lama. Di antara contoh kita keperluan apa kita? Oksigen. Ya, kalau tuan blok ya, oksigen tak ada naik ke kepala otak macam mana? Pada padam terus. Ya, atau keperluan yang lain banyaklah. Ya, keperluan makan, minum, kesihatan dan sebagainya, yang berbagai-bagai itu semua melengkapkan keperluan dari ialah milik dia, semua milik dia, tak ada satu pun yang lepas daripada dia. Atau sebab dari segi apa? Perhati baik-baik, pandang supaya terasanya kontak antara kita dengan dia. Dia qalbi kita kena ada connect dengan Allah Ta'ala, jangan putus. Ya, satu nafas punya putus. Kalau putus minta maaf balik. Jasad kita tak apa dengan makhluk. Ya, abdanuhum ma'al khalaik wa qulubuhum ma'allah. Jasad dia dengan makhluk, tapi rohani dia dengan Tuhan. Atau para arif-arif tuan itu. Kata Sayyidina Mu'az bin Ar-Razi radhiyallahu an, ya, kebanyakan kata orang-orang yang terdekat dia mengukur ya para wali dengan zahir dia tak kenal, terutamanya keluarga dia. Kan? Anak beranak dia banyak terdedah dengan zahir, batin dia tak terdedah. Dia tengok kat rumah zahir kawan tu dia biasa, dia makan urut. Dia bilang kata dia wali. Betul dia terhijab. Ya, dia terhijab, banyak ditutup. Dalam cerita dia terperanjat. Ya ke bapa aku wali ni? Ya, ya ke suami aku ni wali? Tengok dia biasa. Dia biasa kan. Biasa tu zahir dia dengan kau, baru ditutup. Ya, kau ketawa ha-ha dengan dia. Ya, kalbi kau kat mana? Kalbi dia kat mana? Ya, kau ketawa dia nampak afal Tuhan kat pada tubuh badan kau. Kau bercakap ni ha-ha tu, ya, dia sentiasa qulub ma'allah. Yang para awliya yang macam tu kan ni. Si Ma'ruf Al-Qarhi, guru Imam Syafi'i dalam perjalanan rohani 40 tahun aku mendidik. Muridku semua menyangka aku depan mengajar. Dah, jasad aku je rohani, aku mi'raj dengan dia. Kepada awliya dia duduk pakam kain ba'in,
Mursyid-mursyid itu semua taraf dia kan kain bain, jasad dengan makhluk, rohani dengan Tuhan. Di atas saat itu dan Robita dengan gua tapu, tiada bukti nur dia memancar turun dari atas. Ya. Semua rahsia-rahsia sir ya. Ada orang tak faham, dia tak faham tu. Waktu jangan terkeliru dengan zahir. Ya, banyak orang kadang terkeliru wali tak kenal. Dia tertutup dengan zahir kawan. Kawan tu makan macam biasa semua. Biasa dia. Ya, ingat orang tua biasa. Hubungan tu luar biasa. Rohani dia luar biasa. Sebab apa? Rohani dia dalam. Dia sentiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni payah kita nak kesan. Kecuali orang-orang yang ada pandangan nur dia boleh nampak. Aulia saya kenal aulia. Ya. Cengkiak ni tak kenal aulia. Dia kenal orang bawah gitu kan ni. Ada satu orang wali yang dia cerita wali besar. Ketika dia jejak je makam aulia, bila dia masuk dalam majlis para aulia, dia tengok rupanya orang sebelah rumah ni wali besar, boleh terperanjat. Masya Allah. Dalam persidangan para wali-wali dia perasan, orang ni orang besar, rupanya jiran aku gitu. Selama dia saya tak kenal. Dia ingat orang biasa kampung macam ni. Rupanya dalam majlis aulia dia punya pangkat dah tinggi. Dia tak kenal. Kawan tu baru cecah darajat aulia. Dia masuk dalam dia punya apa? Dalam dia punya persidangan dia dan istimak dia, terperanjat ni. Jiran aku ni wali besar rupanya, aku tak perasan ni. Dan kau tengok luar, nampak? Kau tengok luar dia, tunjuk je luar je lah. Ya. Kadang dia makan macam biasa, kadang-kadang dia buat macam orang makan lapar lah. Jadi kata wali apa dia biasa ni, lebay iman ni. Ya, rupa ni wali besar kan. Kita ia macam wali, rupa untuk wali. Ia je wali, rupa untuk wali lagi cantik. Ya. Taklah tak ukur luar lah, dia ukur dalam. Qalbi kamu tu ada murakabah dia, ada musyahadah dia, ada takarrub dengan dia. Ya, ada tak? Kalau tak ada, tak ada harga kita kan. Jiwa dia dengan makhluk, kasih dengan makhluk, rindu dengan makhluk. Ya, tu dengan makhluk. Apa nampak makrifat? Makrifat apa? Berlipat oleh engkau. Ya, tak jejak dia makan makrifat. Ya, kurang-kurang mahabbah, paling kurang nak duduk, nak masuk, paling kurang dia kena padamkan depan dengan makhluk. Dan gila cinta dengan Tuhan paling kurang dia. Macam mana betina gila ke jantan, jantan gila betina. Itu paling kurang tu. Ya, dia duduk teringat, bangun teringat, semua teringat kan. Itu paling kurang. Baru dia boleh masuk lain. Nak pergi makrifat khasah. Sekadar zikir-zikir tak nampak teringat, oh jauh jauh lagi. Ya, selagi dia ibadat dia rasa penat, itu jauh lagi. Dia sampai ibadat dia rasa lazat, dia nak berhenti payah. Itu baru nak iftitah, baru nak buka. Ya. Sebab ada cek, kita cek, kita ibadat rasa pun kan. Ya, macam biasa ke atau ada luar biasa. Kalau macam biasa tak ada apa, biasa kan. 10 tahun semayang macam tu kan. Ya, dia orang takbir dia, mi'raj tu qalbi dia hadrat ilahi, hadrat qudsi, hadratul uns, dia masuk habis. Boleh pergi tinggalkan alam mulki, boleh pergi alam malakut, alam jabar. Ya. Tidak tertawan kita sini. Sebab bila warid sampai dia lepas aurada alaika walid yatasallamak min yadil aghyar wa yuharrik min rikil asad. Warid dan sampai. Jadi melepaskan kamu daripada terikat pandangan kamu dengan makhluk. Hati kamu terikat makhluk itu hijab. Sekarang warid sampai dia belah, pum. Dia kerat terus, merdeka kalbi dia dengan Allah Ta'ala. Jasad dia dengan makhluk, rohani dengan Tuhan. Patut lepas tuan ni. Kok mana kita pun. Baru dak kita kadang saja kita ha nak test kan. Kok dia berhenti. Kok tadi kalbi kau boleh mengadap. Boleh tuan ni. Okay. Kalau boleh okey. Yang kau apa kalbi kau pun dia tak pakai tuan ni. Allah Karim. Berzikir nafas yang putus tuan ni. Kalau putus minta maaf balik dengan Tuhan. Dia bercakap ke dia mengajar ke dia belajar tengok kitab dalam jangan putus. Lataif dia jalan dia. Pancaran nur dia biar kuat. Ya. Kunan an'ama alaika awalan bil ijad wa saniyan bitawalil imdadi. Pertamanya telah memberikan padamu dipanggil nikmat mewujudkan, nikmatul ijad, ya. Satu. Kemudian nikmat yang kedua. Apa nikmat kedua? Tawalil imdad. Berturut-turutnya melengkapi keperluan-keperluan yang tak boleh terkira satu macam-macam dihantar. Zahirnya, batinnya, ya. Dan terus menerus. Yang kedua terus menerus bantuan Allah Ta'ala.
Sebab kita ni karam. Sebab tu dia zikir Al-Latif, Al-Latif atau Ya Latif, Ya Nida. Ya, kita kena karamkan terus. Semua yang ada ni duduk bawah lutfillah. Kelemah lembutan dimaksud dalam sifat jamal. Dia lemak pecahkan dua, jamal wal jalal. Ya, kalau jalan tu dia mentajalikan kekerasan dia, berlaku tsunami, berlaku gempa bumi, berlaku tu semua. Itu dia ditajalikan jalan. Kalau nikmat dan usaha dapat tu ditajalikan jamal, ya, keindahan kasih sayang di dalam surga. Itu benar. Sebab tiap-tiap nafas dengan Tuhan kan. Mata a'taka asyhadaka birrah wa mata mana'at asyhadaka kahra. Jadi fi kulli zalik muta'arifun ilaih. Bila dia beri kamu nikmat, sebenarnya ditayangkan apa sifat tu? Albir, kasih sayang dan pengurnian. Ya. Jadi barang siapa ambil nikmat Tuhan, makan, guna, dalam keadaan kalbi dia tak menghadap Tuhan, orang tu khianat je. Silap ambil. Tak erti makan. Tuan tanya, kau erti makan? Wah, kau ni aku dah tu takkan tak erti makan. Kalau makan macam lembu, banyak orang tahu je. Macam kubau, sumbat tu. Ya, tu macam kambing, lembu, ramai orang tahu. Makan kau sama Allah dengan Tuhan. Kau makan dengan nafsu. Ya, kau makan dengan dia, af'al tu nampak dia. Tu dia orang karam. Orang mata manaat dia blok pula. Dan orang sihat, dia sakit. Sebenarnya apa? Asyhadaka kahra. Ditayangkan nama dia Al-Qahar. Maka sila pandang syuhud musyahadah akan kahar Allah dalam jalan. Jadi dalam keadaan fi kulli zalik, dan dua-dua keadaan muta'arifun ilaih. Dia mentaruk, mentayangkan, mengenalkan kita dengan dia. Tiap-tiap saat juga kita kenal dia. Turun nafas dia naik dalam makrifat dengan Tuhan. Duduk dia sebagai ahli makrifat, berjalan dia ahli makrifat. Dia itulah matlamat kita dulu terus. Uhibbu an u'rifa fa khalaqal khalq. Aku kasih aku dikenal sebab aku jadikan makhluk. Sebab tu Ibnu Abbas mentafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dengan makna apa? Illa liya'rifun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat. Apa makna ibadat liya'budun? Ai liya'rifun, supaya mereka makrifat. Sebab orang kalau kenal tu siapa dia Tuhan, hati dia takkan putus Tuhan. Kalau dia kenal lah. Kalau putus maknanya tu belum kenal. Kenal biasa, kenal dengan ilmu kan. Bukan kenal bila azwaq, dengan rasa. Peringkat dia bawa ilmu yakin, belum masuk ainul yakin, hakul yakin jauh. Sebab dia belum kikis lagi. Hijab qalbi dia banyak terperasan. Dipanggil wahmun, ya. Dulu ada lepakan maka ada syai'un misdul waham. Tidak ada satu yang menarik kamu seumpama waham, perasaan-perasaan. Macam makhluk ni boleh memberi manfaat, macam makhluk ni boleh memberi mudarat. Dia semua hijab. Dia kena buang. An-nafi' sebenarnya huwa Allah. Al-mudar huwa Allah. Kan semua masuk dalam asma' dia tu. Itu benda nak diproses. Haddid basaran iman bil muraqabah. Tajamkan pandangan iman kamu dengan muraqabah. Annallaha yara. Raqib annallaha yara. Raqib annallaha ma'. Muraqabah kata Allah sentiasa kamu. Muraqabah akan bawa kamu sentiasa dalam pemerhatian dia. Ini benda penting tuan ya. Semua ibadat dia punya Swiss akhir kat sini tuan. Cantik sini cantik lah. Kalau cacat kat sini habis tuan. Tuan tak ada nilai. Kerosakan manusia ikhlas kat sini bila kalbi tak menghadap. Bila kalbi tak kerti menghadap Tuhan, ya. Tuan saya usik tu budak tu tulis. Tuan berilah tuliskan saya kata-kata. Saya tak pernah menulis sebenarnya tu. Anak tak pernah menulis, tak pernah membaca. Tuan betul-betul. Ya. Habis tak pernah menulis, tuan menulis. Kalau menulis macam tu, kata keling boleh nulis. Kata. Kau menulis dengan Tuhan, kau membaca dengan Tuhan, tu pun pandai. Kau membaca dengan dia, kau menulis dengan dia, tu baru pandai panggil. Kalau kau menulis dengan kepala otak, kau menulis dengan nak tulis, tu ramai keling Cina ditulis. Menulis dengan dia, membaca dengan dia. Oh, dia panggil pandai menulis. Makan pun kena pandai makan dengan dia. Kalau kau makan dengan nafsu tak pandai tu bodoh. Lembu kebau ni makannya tu. Sebab tu orang kafir Tuhan sifatkan dia apa? Nah, dalam Quran, yaquluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Si kafir tu makan, wa yatamatta' dia bersedap-sedap macam binatang kaki empat. Orang kafir tu macam binatang kaki empat, binatang lagi baik dia. Ulaika kal an'ami balhum adall. Ulaika kal an'am. Dia macam an'am kaki empat, balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Sebab binatang tak ada akal. Dia ada akal tak kerti menghadap dia bertuhan. Dia ada akal tak kerti memandang kebesaran Tuhan. Tu tak berakal dongin. Kan? Kalau gunakan cik makan, oh, itu lembu kebau ni dan anjing babi pandai. Habis firman Allah Ta'ala wa asbara alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah.
Firman Allah Ta'ala asbagha menuangkan kepadamu alaikum atas kamu apa? Ni'am, jamak daripada ni'matul ni'am. Mana berbagai-bagai nikmat, zahiratan wa batinah, lahir dan batin, yang terang dan yang samar, ya, yang terasa dan yang tak terasa. Mana semua kita tiap-tiap saat tenggelam dalam nikmat dia. Berarti ada satu pun terlepas pada dia. Itu makna ketuhanan kan? Iftikaru kulli ma siwa ilai. Berhajat terikat. Jadi kita wajib sentiasa memandang apa? Keterikatan semua makhluk dengan Allah Ta'ala. Ya, kena pandang. Pandang dalam di mana apa? Zat rasa. Kena sentiasa merasakan keterikatan. Jangan rasa kita terlepas. Kalau rasa terlepas mana apa? Dia rasa dia boleh handle sendiri dengan baru dia lupa Tuhan. Maka habis rosak awan tu. Innal insana la yatgha ar-ra'ah istaghna. Insan tu la yatgha, confirm dia akan jadi melampaui batas. Bila ar-ra'ahu istaghna, bila dia rasa dia dah terkaya. Mana apa terkaya? Dia perasan dia macam tak ada kontak dengan Tuhan, dia buat sendiri. Oh, ini tak apa, anak boleh settlekan Syekh. Oh, insya-Allah pun tak ada. Macam lanon dia jaga. Ya, dia jaga. Habis. Dan lagi firman Allah Ta'ala, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'matan wallahu alimun hakim. Hujurat ayat 78. Semua besar-besar ni. Walakinnallaha, tetapi Allah Ta'ala lah yang mencintakan, habbabah, yuhabbibu, tahbib. Tuhan mentahbibkan dalam kalbi insan ni. Dia cempakkan perasaan cinta kepada iman. Kalau dia tak cempak, Azam, habis. Sebab satu orang nak masuk Islam, kan? Tapi dia punya rutin hidup ni, hari-hari dia berzina, kan? Dia macam babi yang rupanya. Ya? Tapi dia masuk Islam. Dia memang nak masuk Islam. Dia nak excuse kat Nabi. Boleh tak? Dia kata. Masuk Islam tapi benda ni dia nak buat dia slow. Nak kata mana boleh? Andalan menarik orang jangan gadai dasar. Kan? Tak boleh. Jangan kita nak tarik uslub sampai gadai dasar, tak boleh. Uslub boleh kita guna dekat tapi jangan sampai gadai. Nak jumpa orang yang tak pakai tuan aurat nak dakwah, dia buka tudung dia, tak boleh. Buka tudung kau dah buka aurat kau pula, kan? Tu apa kata? Kat ujung kaki tu betul. Yang letak ke bawah, kita tak atas. Pegang atas. Habis ya. Jadi dia minta Rasulullah, Rasulullah kata tak boleh, mana boleh. Maka Rasulullah kata ambil ni doa ni. Baca doa ni malam. Allahumma habib ilayna iman wa zain fi qulubina wa qari ila qulub wa fusuq wal isyan ulaikum rasyid. Minta doa ni. Wa ja'alna minar rasyidin. Ubahlah dia punya doa kan. Dia baca doa malam tu, dia doa habis hilang tu. Besok dia jumpa ya Rasulullah, alhamdulillah kosong lah. Sekarang dah bertukar benci kepada maksiat. Kejap kan. Dia yang beri, dia yang menarik, semua dia. Doa amalkan. Allahumma habib ilayya. Kalau Allahumma ilayna, kan? Allahumma habib ilayna, maknanya apa? Allahumma habib ilayna iman. Ya tempat perasaan kasih padaku iman. Wa zayyin fi qalbi. Itu kalau seorang. Kalau ramai, wa zayyin fi qulubina. Minta Tuhan tazinkan, hiaskan cantik iman dalam kalbi itu. Ya, kemudian wa qarra ilayya kuf wal fusuq wal isyan. Minta Allah pula cempak dalam kalbi kita benci pada kekufuran, kepada kefasikan, pada maksiat. Wa ja'alni minar rasyidin. Kalau sini ulaika humur rasyidun, khabaran. Tu orang yang cerdik dalam kata. Ya, kalau kita minta wa ja'alni minar rasyidin, dan jadi kami orang yang rasyid. Dia baca tu besok lagi lah tu. Ya, terus dia boleh 360 darjah dia tukar. Itu doa yang Rasulullah ajar dia. Kata anak dah benci lah. Dulu dia punya ketagih kan. Dia tukar habis. Jadi maknanya yang menarik, memasukkan semua dia dan maka tawajuhkan kalbi betul dekat dia, insya-Allah dia bukaan. Tetapi Allah Ta'ala dah mencintakan, Tuhan cempak dalam perasaan kalbi dia cinta kepada iman. Dan Allah Ta'ala menghiaskan dia juga, Allah Ta'ala tazin dia. Dia menghiaskan iman dalam hatimu. Dan Allah Ta'ala juga membencikan karrah. Ya. Dia takrihkan dalam kalbi kita, dia benci kufur, tak nak dah. Dan pelanggaran maksiat tersebut, dia cempak, kita dah rasa tak, dulu gila, seronok maksiat, saja. Sekarang tuan pusing je, dah benci dah. Dia tak nak, takut. Itu semua kurnia dari Allah. Bukan ada apa kita pun. Dia yang beri sebenarnya. Itu semua, dia panggil kurnia daripada Allah Ta'ala. Pula itu. Dia panggil fadlam minallah wa ni'mah.
Itu semua kurnia dan nikmat dari Allah yang maha mengetahui lagi banyak bijaksana. Sebab kita buat ibadat, pandang dia. Jangan kita buat ibadat, kita pandang diri kita biasa. Tak berjumpa kita dengan Tuhan. Sebab nak berjumpa Tuhan kena mati dulu, dan mati biasa. Satu lagi keadaan sufi dia mungkin mati maknawi mungkin. Mana mati kan pandangan kamu. Kamu pandang semua dia je. Itu maksud dia ni. Barulah terbuka kalbi kamu dengan ya, makrifat sebenar akan terbuka. Tapi kalau kita pandang kita anak-anak tu belum lagi. Sebab istilah dia iza kharata angka faqad wasalta. Bila kau keluar daripada diri kau sampai ke Tuhan. Itu makna hauqala tu, la haula wala quwata illa billah. Tu cara dia dan buat ibadat satu perkara jenis payah nak buat kan. Satu lagi payah lagi nak matang. Matang dalam ibadat tu lagi sukar. Ya, nak matikan semua sab biar nampak dia je. Kemudian Zunnun Al-Misri radhiyallahu anhu berkata, siapa yang di dalam tauhid itu merasa seolah-olah sebagai hasil kecerdasan dirinya, ya, walaupun mulut tak cakap tapi dia rasa, wah, anak dapat waris sebab anak tarik sikit lebih ni. Biasa tarik 20 ribu, hari ni anak tarik 200 ribu misalnya. Nak putus tali tasbih. Dia nampak dia je. Sekejap. Ya, buat tu kena buat. Tarik ni lebih. Pandang jangan. Pandang semua dia je. Matikan af'al kita dalam af'al dia. Itu cara dia. Maka tauhid itu tidak dapat menyelamatkan dari api neraka. Ya. Orang yang masuk neraka, kemudian keluar dari surga, jawab dia, ahli tauhid. Ahli tauhid am. Yang mengaji usuluddin, ya, dia tak masuk tauhid khas. Bila tauhid am, bermakna iman dia ada. Ya, tapi tak masuk tauhid khas, dia tenggelam dengan kelalaian. Bila tenggelam kelalaian, dia buat maksiat, banyak tak sempat taubat, terjun dalam neraka. Tapi tak kekal sebab iman dia ada, dia keluar balik. Tapi kalau tauhid khas tak, dikaram dengan Tuhan. Ya, dia duduk dalam musyahadah. Maka musyahadah dipanggil syahid batin. Adapun syahid zahir itu medan ma'rakah, yang mati berperang. Kalau yang syahid zahir pun yadkhulunal jannah bighairi hisab, hisab masuk syurga tanpa hisab. Yang syahid batin lagi Tuhan, dan qalbi dia sentiasa dengan Tuhan. Dia sudah berlazat, bukan taat, sudah bermesra. Kalau kita bukan masuk kawasan rumah raja, dia dah masuk dalam bilik raja. Maksudnya apa? Kehampiran. Dia duduk makamul qurbi, ya. Mana lagi tinggi darajat dia. Lepas tu orang di sini buat ibadat, oh, dia punya lazat bukan sebat ya. Imam Syafi'i dia boleh khatam Quran satu hari sekali. Bulan Ramadan Imam Syafi'i boleh khatam Quran dua kali. Imam Malik pernah buat khatam Quran 2 rakaat. Ni semua bukan memang ni rahsia. Rahsia qalbi ni. Semua rahsia qalbi. Dalam kitab satu semua qalbi dia bahas. Ya, bila qalbi dia cantik lah. Bila qalbi dia rosak. Ya, qalbi dia menghadap tak ke Tuhan. Qalbi ada rasa ke Tuhan tak? Ada bermanja ke Tuhan tak? Ada lazat dengan Allah tak? Itu semua cinta dalam. Tuhan tengok kat dalam. Bila dia baik, semua baik. Iza salah sa'li jasad wa iza fasadah jasad ala wa hilqat. Ya, dalam jasad anak Adam sekata lagi dia baik-baik, kalau dia wasak semua wasak. Itulah qalbi, ya. Dia yang layak menerima pancaran-pancaran. Adapun jasad kita ni layak dibungkus tu humban dalam yang rahat ni. Yang kita jaga hegi ni, makanan stabil lah. Sakit sikit jumpa doktor pakar, dia tak nak mampus. Dan itu semua balingkan yang hati tu jadi bangkai. Ya, yang nak dapat sedap, dapat nikmat besar ni hakikatul insan, hakikat diri kita sebenar. Dia kalau keluar kita habis, iaitu ar-ruh. Ya, dia yang layak mengenal makrifat sebenarnya. Dia duduk dalam alam nur. Dia yang kita nak jaga ni. Jangan kotorkan dia dengan maksiat dan mungkar. Kita kotor maksiat mungkar, dia terhijab lagi jauh. Nyanyi kan. Satu zalim besar, kita menjauhkan diri daripada Allah Ta'ala. Itu zalim paling besar. Bahkan kita rapatkan diri serapat mungkin. Buat tauhid khas membina kerapatan. Itu makam kurbi dipanggil. Ya, makam kurbi. Ya, makam kurbi dia ada makamul uns. Dia banyak makam peringkat-peringkat. Berjinak, berdamping, hati nak. Ni hati jinak dengan makhluk. Kasih makhluk menjadah. Tak dia tinggalkan diri, so dia tinggalkan lagi. Kasih makhluk, kasih luar. Kasih hakiki dalam tu, kasih yang agung. Terus tunggal dengan dia je, jangan gadai tu. Kalau gadai tu rosak jahanam maksudnya. Sehingga merasa bahawa tauhid itu ialah kurnia dari Allah. Itu boleh masuk lain betul. Ya, dia rasa semua tu kurnia dari Tuhan. Sebab dia kata sini ayat walakinnallah habbaba.
Tuhan ni mentahbibkan. Ya. Banyak ayat-ayat lain lagi tu kan. Dengan seorang apabila telah merasakan asal kejadiannya dari Allah Ta'ala. Kerana dia kenal diri dia betul. Ya, asalnya Adamun, ketiadaan. Tu setengah-setengah ilmu hakikat dia kata, nak cari abang kau cari Adam. Bukan cari Nabi Adam. Mana bentuk diri kita sampai terasa Adamun mutlak. Tak ada. Yang ada dia je. Tu maksudnya. Dia tak faham kalangan sufi, cari Adam. Kalau jumpa Adam, kata, Adam mana? Tu Adam. Tu Adam dah tak ada je. Macam-macam ni. Dia tak faham istilah sufi. Kalau alif dal mim, tu Nabi Adam. Kita nak sini ain dal mim. Adamun mahdun. Bila kau padamkan memandang wujud kamu, tak ada yang sebenar wujud dia. Barulah terasa betul dia punya kebesaran. Kita ini terbalik. Kita berasa wujud makhluk. Tuhan kan tak ada pula juga. Kalau dia perasan Tuhan ada, dia takkan buat maksiat. Dalam hadis Nabi sebut, la yazni zani wahwa mukmin, takkan berzina orang berzina ketika iman menguasai dia. Apabila iman dia terasa sentiasa ditilik pandang oleh Allah, terasa kebesaran, mana dia nak buat maksiat. Tapi bila benda tu hilang, mula dah syaitan menghantui dia. Ya? Sebab tu suruh zikir tak boleh putus. Dia pusing-pusing balik, zikir jangan putus. Dan zikir betul-betul hudur qalbi ma'allah. Apa makna zikir? Ya? Syuhudul mazkur wa dawamul hudur. Itu makna zikir. Zikir makna syuhudul mazkur. Hati kita menumpukan musyahadah akan yang disebut kepada Allah Ta'ala. Kemudian wadawamul hudur, kekal kehadiran hati dengan Tuhan. Itu panggil zikir. Ya, hudur dengan hati kita dia kekal sentiasa. Duduk bangun. Quran kata apa? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia berdiri, dia duduk, dia berbaring ma'allah. Kun ma'allah. Perlu jalan tarikat anda ni. Jalan tarikat mesti kena cari. Ya, tuan-tuan carilah. Dia ada 40 lebih tarikat. Kalau di Malaysia yang besar ni, tarikat Ahmadiyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah. Ya, ada 45 tarikat. So, carilah. Cari mursyid betul-betul, minta Allah Ta'ala. Ya. Tuan-tuan cari mursyid yang boleh membimbing. Seperti Imam Ghazali kata, talabu syekh wajibun ala kulli murid walau kana min akabir ulama. Mencari mursyid itu menjadi kemestian walaupun itu besar ulama syariat. Dia nak jalan dalam, dia kena ada guru khas pakar dalam. Ya. Bangun malam-malam minta dengan Tuhan. Dia telah tunjukkan siapa guru yang sebenar boleh memimpin diri kamu. Tuan-tuan jangan sayang saya. Saya tak kerti, saya tak kenal. Tuan-tuan cari sendiri. Yang bangun malam minta Allah. Ya, sampai dia tunjukkan. Habis. Dia seorang apabila terasa asal kejadiannya dari Allah. Minallah, billah, ilallah. Tamam. Dari Allah, dengan Allah dan kepada Allah. Semua daripada dia. Apa dia kata dia kenal Tuhan. Kalau nampak dari dia, dengan dia. Betul-betul. Dia tak kenal diri. Sebab tu dalam risalah Wujudiyah oleh Ibn al-Arabi, apa makna kenal diri? Tak ada engkau tu kenal. Tiada engkau yang ada di dia. Ada ia, tiada engkau. Dalam kitab Ikam Lama dia kawan. Ya, dia punya apa? Ada ia, tiada engkau. Baru kau kata kenal diri. Kalau lagi kau nampak kau ada, kau tak kenal. Ya. Ada kena wabil nampak diri dia kalau betul dia menghadap Tuhan. Betul? Dia menghadap Allah, dia masih nampak diri dia, betul? Tak ada, mana ada. Orang bila nampak Tuhan, bayang dia tak pandang. Betul? Kita jalan malam-malam nampak bayang orang. Siapa dia tu? Bila kita nampak bayang, kita yakin mesti ada Tuhan itu. Makin dekat, makin dekat, makin dekat. Dekat kita nampak Tuhan. Entah rupanya Kasim. Kasim punya bayang nampak tak? Sebab dia dah pap Tuhan. Itu maksud dia. Bila kalbi dia buka, dia pap dengan Tuhan, hilang dia. Lepas tu lagi nampak bayang, maknanya dia belum clear Tuhan. Bila clear betul Tuhan, bayang dia tak pasang. Orang tak pandang bayang lagi, Tuhan dia cacat depan apa lagi. Itu maksud dia ni. Sebab tu bila dia betul-betul kenal, tak ada dah. Tak ada di mana tu? Qalban wa sirran wa ruhan. Dalam. Keluar luar nampak ni. Orang kata, aku tak nampak kau syekh. Itu bohong. Iaitu bintang yang gembat Sufi. Dia kata, bohong orang Sufi ni. Dia kata, tak ada. Depan mata si cacat. Dia tak kerti punya. Kita bukan bahas benda luar, mata luar. Al-basar la yara illal haq wal basira la tara illal haq. Mata luar dia tak pandang melainkan makhluk je. Mata dalam dia tak pandang melainkan Tuhan dia. Yang kita bincang mata dalam. Basirah. Pandang ni makna apa? Muraqabah musyahadah. Itu dalam hadis sahih Nabi. Anta mudallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu tara. Tak boleh tu, tunggu paling kurang muraqabah. Ya, kita rasa, kita sentiasa terasa kita dilihat pandang. Dan itulah hakikat mana dia
Inkishaf ilmu, inkishaf sama bahasa Tuhan terlepas pada kita, mana ada? Ya, inkishaf takluk nyata dalam ilmunya, nyata dalam pemandangannya, dan dalam pemandangan kepada semua khalaik maujudat, mana ada pernah satu saat pun tak terputus. Tapi kenapa kita rasa putus? Sebab tu makna kita tak pernah putus dengan dia, maka kita jangan putuskan sentiasa. Dan minta Allah Ta'ala kekalkan qalbi kita dengan dia. Minta, ya Allah, kau kekalkan hatiku setiap saat dengan kau. Minta tu. Sebab selama ni kita setiap saat dengan makhluk. Dalam semayang pun dengan makhluk. Tak risau pula. Nak ejah ke Tuhan pula dia risau. Habis nak sentiasa nak ingat pun. Banyak cantik mungkin kau ni. Kalau selama ni bertahun dihakalkan nafsu, lepas semayang pun kau dengan makhluk lagi. Kita nak ejah pula dia risau. Itu makhluk yang jahat dan nafsu yang jahat. Dia nak pusingkan di kiblat dia menghadap Allah Ta'ala, dia mula risau. Sebab apa? Dia dah biasa sasau dia. Sebab tu dia risau. Dia dah biasa sasau. Tempat lain dia pergi. Habis tu. Dan ia tidak dapat melepaskan diri dari Tuhannya. Tak ada satu makhluk pun yang terlepas dengan Allah. Semua terikat. Jadi kita kekalkan memandang keterikatan seluruh makhluk dengan Tuhan. Tak putus setiap saat pandang tu. Bau dia cantik. Bau nur dia terpancar rentan ni. Melepaskan diri pun tak dapat. Yang dihajatkannya pada tiap-tiap detik dalam wujud selagi kita bernafas. Nafas kita je apa yang sambung. Sah, sing tu semua dari dia. Lepas tu nanti kat Ahmadiyah dia guna nafas tu. Ya, pi kulilam hatin wadah. Tiap-tiap nafas, tiap-tiap kelipan mata, tiap-tiap nafas kita nakkan makna tauhid la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sentiasa dia. Anak Syamban dia guna nafas, ada wukuf kalbi, macam-macam lah, masing-masing ada tarikat khususiyah. Ya, macam mana fiqh ada mujtahid, maka dalam perjalanan tarikat ada masyayikh masing-masing yang Allah letakkan, ya. Dia punya matlamat sama je untuk jalan makrifat kepada Allah Ta'ala. Berguna dia punya kenderaan masing-masing, kan? Ada guna Mercedes, ada guna BM, kan? Macam-macam lah. Kalau tak ada tarikat, mana dia jalan kaki kan? Takut orang dah balik dia tak baik. Ya, tarik jalan, dia bantu dalam dan ya, kena cepat. Sebab kita bila masuk je banyak kita dah masuk link para wali atas tuan, kita nak support doa dia, itu yang penting. Ya, dapat ambil keberkatan dia orang. Kita main WhatsApp, kita masuk grup apa? Grup semua sultan-sultan Gaju. Banyak projek dapat. Ni tak ada grup seorang ni. Ya, menyagikan bilik je lah. Ya, jadi maknanya join orang atas tu ada. Kita nakkan madat dia, doa dia, barakat dia, tu yang kita nak. Ya. Itu penting kita link sub dengan dia orang. Habis nanti ya. Lepas tu masuk dalam umum ayat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai yang beriman, bertakwa dan hendaklah kamu sentiasa kunu. Tu selalu khutbah Jumaat dibaca ayat tu kan. Hendaklah kamu sentiasa dengan orang yang siddiq. Siapa yang siddiq yang sekarang tinggal? Para awliya ya. Atas ni nabi-nabi semua dah tak ada dah. Rasul-rasul lagi tak ada. Dia wali-wali yang tinggal, para awliya. Enggak ada nak cari dia pun kan senang. Ya, kena masuk line dia tu, mudah-mudahan terbuka. Itu maknanya. Sama ada kita maknanya musahabah tu dengan zahir wal batin. Kalau Syamban dia guna batin tak sentiasa. Kena ada rabitah dengan mursyid. Rohani kita dengan rohani mursyid, mursyid dengan rohani atas sampai kepada rangkaian kepada Rasulullah SAW. Bawa dia kuat. Punya mak. Ya, sentiasa dia murakabahkan. Ittisal sanad itu. Anwar itu sampai ke atas. Bawa dia sebagai bantuan. Cas dalam dia kuat. Itu rahsia-rahsia yang ada dalam tarikat. Zikir kadang sebutan sama aja. Ya. Berkata Profesor Dr. Syekh Yusri, dia kata tu satu dipanggil taraki. Rahsia dalam tarikat dia ada taraki. Ya, kenaikan tu cepat. Sebab dia sokong power dalam dia kuat. Itu sir-sir yang dibukakan khususiah kepada orang menjalani jalan rohani yang maknanya khusus. Itu penting. Habis. Pak Tuan Guru kan dia pesan, kalau ada murabbi itu betul seberang laut lautan api, kau kena percaya kita. Sebab ni amat penting kontak rohani kita, supaya dia ada kontak betul sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dapat madat-madat dia orang dari tenak kalau tak nak beri pada hakikat dari Allah semua dah, ya, itu sebab maknanya. Habis. Kemudian kata faqatuka laka zatiyatun wa wurudul asbabi muzakkirat lak bima khafi alaika minha wal faqah zatiyah la tarfa'uha al awarid. Ya, ini cantik matan akan datang lah ya. Maka sifat keperluan rasa kita fakir itu zati. Sifat asli kita fakir, hina, bangsat kita dengan Tuhan. Adapun wurudul asbab muzakkirat,
datang benda kesenangan apa semua tu kan, itu nak ingat kita dengan Tuhan. Jadi faqah zatiyah, maka la tarfa'u awarid, dia takkan boleh angkat sifat fakir kita walaupun dia jutawan, dia tetap fakir tu maksudnya. Ya, dia tetap Melayu walaupun dia boleh cakap Arab bergabuk, boleh cakap putih bergabuk, tetap dia Melayu tak boleh juga. Itu sifat dia tu maksud dia. Ya, dia bercakap Arab macam orang Arab, orang tak kenal. Melayu dia asli, tetap Melayu dah. Tak ada kau pandai ke Arab kau jadi Arab, Arab pun tak nak mengaku ulung kempik. Maknanya kau hamba tetap hamba walaupun kau tengok kayu kau tak, dia tetap fakir dengan Tuhan tu, sifat asli dia tak boleh berubah. Itu maksud dia. Ya, ini akan datang akan bincang. Dan faqan kalau dapat itu dipanggil iyad. Dia panggil apa? Niadul murid, hari raya orang murid yang berjalan ke Tuhan. Apa hari raya gembira dia? Bila hati dia terbuka rasa fakir dengan Tuhan. Itu dia. Ya, itu hari raya sebenarnya. Berseronok ketika kita terasa siapa diri kita sebenar. Dia kenal siapa diri dia. Sebab dia kata man arafallah, man arafan nafsa faqad arafa rabbah. Kalau dia kenal diri dia, dia karam. Berlazat dia dengan Tuhan. Itu hari raya sebenar. Habis. Itu akan datang, dia akan bahas ada sebagai sifat faqah merupakan zatiyah. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Subhanallah. Allah. Ya Karim. Teknik pula. Ya Karim.